Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jadi hari ini kita akan tengok satu topik barulah untuk tingkatan 2, iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Okay, dalam tajuk ni kita akan fokus kepada mengenal pasti apa itu masalah inventif dan apa itu masalah bukan inventif. Okay. Untuk memahami apa masalah inventif dan apa masalah bukan inventif, jadi kalau tak jelas apa yang di paparan skrin, jadi kamu boleh rujuk kepada buku teks lah, secara online ataupun secara offline kalau yang mana dah ada buku teks. Okey, yang lain tu kamu baca lah. Jadi cuma cikgu nak tunjukkan beberapa perkara lah. Okey, selepas ni kamu lihat pada gambar yang akan ditunjukkan, yang mana kalau ada masalah, bila kita menghadapi masalah, sesuatu masalah kadang-kadang tidak boleh diselesaikan dalam satu-satu masa. Contohnya pelajar tinggi, pelajar tingkatan 5, dia memerlukan kerusi yang tinggi, tapi pelajar tingkatan 1 dia memerlukan kerusi yang rendah. Kalau kita lihat kerusi di sekolah, semuanya standard. Jadi cara nak selesaikan, mungkin kita boleh membuat satu kerusi yang boleh dilaraskan. Kerusi yang sama boleh digunakan oleh pelajar yang tinggi dan boleh juga digunakan oleh pelajar yang rendah. Okey, itu salah satu cara penyelesaian masalah secara inventif. Secara inventif. Okey, untuk memahami apa dia inventif dan apa dia bukan inventif, okey, kita akan lihat sekejap lagi cikgu akan terangkan. Yang ni kena faham betul-betul apa dia inventif, apa dia masalah bukan inventif. Kadang-kadang berlaku kesilap fahaman antara masalah bukan inventif dan masalah inventif. Okey, kita lihat pertama apa itu masalah bukan inventif. Okey, masalah bukan inventif ni adalah satu masalah yang apabila kita selesaikan masalah tersebut, ianya tidak memberikan sebarang kesan sampingan ataupun tidak menimbulkan masalah-masalah lain. Okey. Kalau contohnya macam yang diberikan contoh dalam paparan, jika pisau tumpul, kita asah pisau tersebut sehingga tajam, maka selesailah masalah kita. Tidak ada timbul masalah lain. Seperti macam kerusi tadi. Kalau kerusi tadi kita buat kerusi yang tinggi, kita potong kaki jadikan rendah, pelajar yang rendah pula akan menghadapi masalah. Ataupun sebaliknya lah, kalau kerusi rendah kita tinggikan, maka pelajar yang rendah tu akan bermasalah. Tapi dalam masalah bukan inventif, dia tidak menimbulkan kesan sampingan. Tidak menimbulkan kesan sampingan. Okey, apa dia masalah bukan inventif dan inventif ni? Okey, masalah bukan inventif cikgu dah terangkan tadi. Apabila sesuatu masalah kita selesaikan, ianya tidak menimbulkan sebarang kesan sampingan. Masalah bukan inventif apabila kita selesaikan tidak menimbulkan sebarang kesan sampingan. Okey, itu masalah bukan inventif. Okey, bagi seterusnya iaitu masalah inventif. Okey, bagi masalah inventif, sekiranya kita menyelesaikan sesuatu masalah, masalah lain pula akan muncul. Bila kita selesaikan satu masalah, masalah lain pula akan muncul. Okey, contohnya macam kita akan lihat sebentar lagi, ada gambar yang akan cikgu paparkan. Okey, jadi sambil itu kamu boleh rujuk kepada paparan, baca perlahan-lahan. Jika tak boleh, tak sempat baca, kamu boleh pause ataupun hentikan sementara dan baca. Dan kalau tak clear, kamu boleh rujuk kepada buku teks online. Okey, ini pun cikgu ambil daripada buku teks jugalah. Okey, yang lain tu kamu boleh baca. Cuma cikgu nak fokuskan kepada perkara iaitu kamu nak
fahamkan apa dia masalah inventif dan apa dia masalah bukan inventif. Okey. Kalau masalah bukan inventif, ada kesan sampingan. Bila masalah bukan inventif, dia tidak ada kesan sampingan. Tetapi apabila masalah tu kita kategorikan sebagai masalah inventif, masalah tersebut adalah apabila kita selesaikan, ianya memberikan kesan sampingan. Yang kesan sampingan tu pun kita perlu selesaikan juga. Mungkin kesan sampingan tu apabila kita selesaikan, ianya selesai. Tapi mungkin juga tidak selesai. 2-3 kesan sampingan akan muncul. Okey. Okey, contoh okey, itu masalah inventif cikgu dah terangkan tadi. Masalah inventif adalah apabila kita selesaikan satu masalah, masalah lain akan muncul. Jadi akan ada kesan sampingan. Jadi yang contoh akan diberikan nanti adalah berkenaan dengan meja. Meja yang dibuat daripada kayu. Meja yang dibuat daripada kayu tersebut tak dapat menampung beban. Tak dapat menampung beban yang berat. Dan apabila kita cuba selesaikan dengan menggantikan kerusi ataupun tiang kaki meja tersebut daripada kayu, kita tukar kepada besi, masalah dapat menampung beban tu selesai. Tetapi wujud pula kesan yang lain, iaitu memerlukan banyak tenaga untuk mengangkatnya. Masalah selesai tapi wujud masalah yang lain pula. Okey. Jadi kalau kita cuba selesaikan satu perkara, kita gantikan kaki kayu dengan kaki besi, kita dapat selesaikan masalah beban tadi. Boleh kita letak barang yang banyak, tetapi masalah lain akan muncul, iaitu kita terpaksa mengangkat dengan ramai orang. Okey, jadi kalau harap kamu faham masalah bukan inventif dan masalah inventif. Okey, dalam menyelesaikan masalah, pertama kali kita perlu kena pasti sama ada masalah itu masalah inventif ataupun masalah bukan inventif. Jadi cara-cara menyelesaikan, kalau dari segi masalah bukan inventif tak menjadi masalah sangat, sebab apabila kita selesaikan masalah tersebut, dia selesai di situ saja. Bagi masalah bukan inventif, dia selesai di situ saja. Tapi bagi masalah bukan inventif, apabila kita cuba selesaikan, ianya ada kesan sampingan dan kita perlukan langkah-langkah tertentu yang kita akan lihat pada tajuk ataupun topik yang akan datang. Okey, jadi cikgu harap kamu faham apa itu masalah inventif dan apa itu masalah bukan inventif. Okey. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Jadi video ni boleh diulang sehinggalah kamu dapat memahami apa dia masalah inventif dan masalah bukan inventif. Latihan cikgu akan berikan, insya-Allah.